kenyataan yang dibuat oleh beberapa pemimpin politik berhubung dengan kebolehan kerajaan Anwar Ibrahim jatuh adalah satu kenyataan yang munasabah berkaitan dengan isu sama ada mana-mana ahli Dewan Rakyat boleh menarik balik sokongan kepada mana-mana Perdana Menteri dan menjatuhkan kerajaan Perdana Menteri itu, dan kaitannya kepada isu kehilangan kerusi disebabkan pindaan perlembagaan pada tahun 2022, perlu difahami melalui tiga perspektif, tiga aspek. Yang pertamanya, apabila pindaan perlembagaan dibuat kepada perkara 49 huruf besar A untuk mentakrifkan bagaimana seorang ahli Dewan Rakyat dianggap telah keluar parti dan justru itu hilang kerusi Dewan Rakyatnya, pada masa itu sudah pun sebelum daripada itu wujud hak budi bicara mutlak ahli Dewan Rakyat di bawah perkara 43 pasal 2 untuk memilih secara peribadi siapakah ahli Dewan Rakyat yang mereka menyokong sebagai Perdana Menteri. Hatta apabila pindaan dibuat pada perkara 49A dan tidak dimasukkan apa-apa kaitannya kepada perkara 43 pasal 2, maka perkara 43 pasal 2 masih bebas, masih tidak terikat kepada 49A. Dalam erti kata lain, kerana tidak dinyatakan, tidak dipindah 43 pasal 2 untuk berbunyi bahawa hak individu ahli Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada 49A, maka boleh ditakrifkan dari segi perlembagaan bahawa isu pelantikan Perdana Menteri tiada kaitan dengan keluar daripada parti dan tidak hilang kerusi Dewan Rakyat. Itu yang pertama. Yang keduanya, walau apa sekalipun, jika pun perkara 49A terpakai, ianya masih tertakluk kepada keperluan parti-parti yang mempunyai ahli di Dewan Rakyat mempunyai peruntukan dalam perlembagaan parti-parti itu sendiri yang mengatakan bahawa ahli Dewan Rakyat adalah terikat kepada keputusan parti dalam pelantikan pilihan Perdana Menteri. Jika tidak diikuti, maka ahli Dewan Rakyat itu dianggap keluar parti. Itu perlu dimasukkan dalam perlembagaan parti. Jadi persoalannya, sehingga sekarang, yakni selepas pindaan dibuat pada perkara 49A, ada atau tidak mana-mana perlembagaan, mana-mana parti yang sudah masukkan peruntukan tersebut. Jika tidak, bagaimanakah keputusan individu ahli Dewan Rakyat untuk memilih Perdana Menteri boleh dianggap terikat kepada keputusan parti? Dan yang ketiganya, jika pun terdapat peruntukan berkaitan pengguguran keahlian parti jika memilih secara peribadi mana-mana ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri, ini tidak bermakna mana-mana ahli Dewan Rakyat tidak akan mengambil risiko untuk kehilangan kerusinya bagi tujuan menentukan bahawa dia menyokong atau menarik balik sokongan mana-mana Perdana Menteri. Dalam erti kata lain, boleh ada keadaan di mana seorang ahli Dewan Rakyat, Parti A, yang sebelum ini menyokong Anwar Ibrahim, berpendapat beliau ingin menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri, dan walaupun beliau tahu beliau akan hilang kerusi, keputusan menarik balik sokongan akan menyebabkan kerajaan Anwar Ibrahim jatuh jika hilang majoriti. Walaupun akhirnya akan adanya PRK untuk kerusi-kerusi
ahli Dewan Rakyat yang menarik balik sokongan tersebut. Justru tidak boleh dikatakan secara sekaligus, secara sembrono, bahawa semata-mata kerana ada peruntukan 49A, maka tidak mungkin, tidak logik, tidak munasabah untuk sesiapa menarik balik sokongan daripada mana-mana Perdana Menteri, sama ada Anwar Ibrahim ataupun Perdana Menteri yang lain. Oleh itu, setakat pada fahaman tersebut, kenyataan yang dibuat oleh beberapa pemimpin politik berhubung dengan kebolehan kerajaan Anwar Ibrahim jatuh adalah satu kenyataan yang munasabah dan boleh berlaku atas keberanian peribadi ahli Dewan Rakyat tanpa mengira dari parti mana sekalipun.